Allah, Allah, Allah. Jelas ke suara? Ada siapa dengar? Allah. Waalaikumsalam Ibu Aslina. Siapa lagi tolong tag? Cik Jasni. Allah. Waalaikumsalam. Jelas ke suara? Bismillah. Lika adhaful iman. Waalaikumsalam Ibu Nurhayati. Sihat semua? Waalaikumsalam Cik Sal, Ibu Azlina, Puan Allah, Ibu Mak Wan Makhzan, Cik Jasni, Alhamdulillah Cik Azlina masuk. Sihat ke semua? Cik Syed sihat Cik Syed? Lama tak nampak tu. Itu kata Cik Syed masuk hospital tu. Alhamdulillah. Khair insyaAllah. Ibu Rosmin. Nana, tak tahu ni. Kita berhenti. Alhamdulillah sihat. Menganjurkan kebaikan, perintah menunaikan amanah. 206. Ini dah baca kat mana tu berarti? Alhamdulillah. Oh ni hadis yang keempat. Okay. Saya buka huraian Sat. Kita buka syarah dulu. Saya lagi pening pula ikut dan syarah. Baik. Waalaikumsalam Ibu Roslina. Cik Jasni, Alhamdulillah. Baik. Baik, jom kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu.
Baik, ibu-ibu tanya, awak tak baca Dalail Khairat dulu? InsyaAllah Dalail Khairat kita baca tiap-tiap pagi pukul 8 suku. Saya akan bergila-gila dengan Ustaz Ammar, sahabat saya daripada Mesir. InsyaAllah nanti dengan Ustaz Azam sekali, kita baca tiap-tiap hari Dalail Khairat. Jangan tinggal Dalail Khairat baca nak. Dah hati ni rasa kelabu, kelam, insya-Allah Dalail Khairat, barakah di Allah Taala akan mencerahkan hati kita insya-Allah Taala. Tadi siapa yang ikut bagi tadi? Terlupa tak ikut tadi, saya dah bagi dah tadi. Kan? Dah bagi dah. Kita punya iklan, kita akan peringat insya-Allah. 10 ni adalah kita bacakan kitab Riyadhus Salihin sahaja. Baik, jom kita baca qala al آمين. قال وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل يا بني مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال بع مالنا waqdi dainana. Silap-silap ni, dia patut daini ni. Wa inna, betul kan? Wa inna min akbari hammi ladaini. Ladaini. Betul kan? Lam tu baris apa? Baris fathah. Ladaini. La Cik Leha sihat Cik Leha. Waalaikumsalam. Cik Leha ada alhamdulillah. Mana yang lain ni? Tag nama apa ibu-ibu yang lain, kawan-kawan kita yang lain. Share, tekan share. Cik Leha. Baik. Wa inna min akbari hammi ladaini afatara dainana yubqi min malina syai'a summa qala bi' malana waqdi daini. Dal tu betul kan? Bukan dini, daini. Wa awsa bis sulusi wa sulusihi li banihi. Yani li bani Abdillah bin Zubair sulusu sulusi. Qala fa inna fadla fa in fadla, betul kan? Banyak salah ni. Fa in fadla min malina ba'da qada'i ad-daini syai'un fasulusu li banika. Qala Hishamun wa kana ba'du waladi Abdillahi qad waza ba'da bani Zubair Khubayb wa Abbad walahu yawma izin tis'atu banin wa tis'u banatin. No? Nah. Okey. Sekian nanti baca balik Abbad ke Ubbad. Abbad ni silap nah. Walahu yawma izin tis'atu banin wa tis'u banat. Qala Abdullah faja'ala yusini bidainihi wa yaqulu ya bunay in ajazta an syai'in minhu fasta'in alayhi bi maulai. Qala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulak. Qala Allah. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin fi dinihi illa qultu ya maula fi dainihi. Fi apa? Kurbatin fi dainihi. Betul kan? Salah din dengan dain ni.
قربة من دينه إلا قلت يا مولى زبير اقضي عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه من الرجل كان عليه إن الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولى إمارة قط ولا جباية ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1200 ألف. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن زبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمته وقلت 100,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000 قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100,000 فباعها عبد الله ب1,000 و600,000. ثم فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال إن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه ووفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم ب100,000. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما ب100,000. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما ب100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت منها سهما ب100,000. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم. قال قد أخذته ب50 و100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. فلما فرغ بن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث وكان للزبير 4 نسوة فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000 فجميع ماله 50,000 و100,000. رواه البخاري. Subhanallah. Panjang hadis ni. Hadis ni baik Imam Nawawi radhiyallahu anhu, style Imam Nawawi, beliau dalam satu-satu bab akan menyatakan yang pertama hadis-hadis yang menggalakkan demi fadilah ataupun ancaman. Yang kalau kita di sini bab menyatakan berkenaan dengan menunaikan amanah, maka dinyatakan kelebihan orang yang menunaikan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ganjaran. Ataupun Imam Nawawi radhiyallahu anhu akan meletakkan hadis yang berbentuk ancaman, iaitu siapa yang tak menunaikan amanah maka akan dikenakan ancaman ataupun azab daripada Allah Ta'ala sekian. Itu gaya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kemudian kalau ada hadis itu menceritakan berkenaan dengan makna satu-satu akhlak, contohnya makna kejujuran, makna ikhlas, maka Imam Nawawi akan letakkan. Dan kemudian lepas di situ di akhir-akhir Imam Nawawi radhiyallahu anhu akan menyatakan beberapa hadis
yang menunjukkan pelaksanaan amalan amanah, amalan akhlak-akhlak tersebut sama ada daripada Nabi SAW ataupun daripada para sahabat radhwanullahi taala alaihim. Ini dipanggil Imam Nawawi. Baik. Kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, kita baca terjemahan di sini. Dari Abu Khubayb dengan dhammahnya kha mu'jamah. Ini dia punya cara bacalah. Boleh? Abu Khubayb. Siapa Abu Khubayb? Iaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Katanya ketika Zubair tegak berdiri dalam perang Jamal, tiba-tiba ia memanggil saya. Lalu berkata, anakku, hari ini tiada seorang yang terbunuh melainkan ia zalim atau mazlum. Maksudnya orang yang bersalah ataupun orang yang teraniaya. Dan saya akan merasa terbunuh mazlum. Maksudnya terbunuh dengan secara aniaya. Dan tersangat beratkan dan yang sangat memberatkan padaku adalah hutang aku. Itu dia. Ini isu dia. Okay, kita sambil kita baca terjemahan ini, kita huraikan terlebih dahulu. Dari Abu Khubayb, iaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, katanya, ketika Az-Zubair tegak berdiri dalam perang Jamal. Dia masuk dalam perang apa? Perang Jamal. Perang apa perang Jamal ni? Ini. Perang apa perang Jamal? Baik, anda bacakan kepada ibu-ibu ayah daripada syarah. Yang pertama berkenaan dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anak Zubair bin Awam. Yang mana Zubair bin Awam ini dia bernikah dengan Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Asma binti Abi Bakr. Maka lahirlah Abdullah bin Zubair. Baik. Abdullah bin Zubair dilahirkan pada waktu bila? Dikatakan beliau adalah anak pertama yang dilahirkan dari kalangan muhajirin ke Madinah. Anak yang pertama yang dilahirkan daripada kalangan golongan apa? Muhajirin ke Madinah. Maka bila dia itu lahir, maka kaum muslimin gembira dengan kelahirannya. Sebab apa? Sebab kelahiran Abdullah bin Zubair adalah alamat bohongnya puak-puak Yahudi. Apa puak-puak Yahudi kata? Yahudi, mereka kata, kami telah sihir hampa semua ni, iaitu geng-geng muhajirin, maka takkan ada orang yang akan lahir di kalangan hampa. Maksudnya semua mandul. Yahudi buat bagi mandul semua di kalangan apa? Golongan muhajirin dan juga al-ansar. Tapi bila Allah Ta'ala melahirkan Abdullah bin Zubair, maka terbatallah dakwaan puak Yahudi. Boleh? Dan tambahan pula bila dia dilahirkan, Nabi SAW tahnik si anak tadi. Tahnik si anak tadi dengan kurma yang mana Nabi SAW basahkan dengan air liur baginda Nabi SAW. Maka kata Abdullah bin Zubair di sini, benda pertama yang masuk ke dalam mulut aku, ke dalam perut aku adalah air liur Nabi SAW. Untung sungguh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan beliau itu diberi nama Abu Bakar. Dia digelar sebagai Abu Bakar. Baik, dia lahir pada 20 bulan selepas hijrah. Dia lahir 20 bulan selepas apa? Selepas hijrah. Maknanya Nabi hijrah tahun pertama tu, nak cukup 20 bulan tu, lahirnya apa? Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala. Disebut di situ, dan adalah dia itu orang yang kuat berpuasa, kuat bangun qiyamul lail, kuat menghubung silaturahim, amat-amat berani. Itu dia, tu Abdullah bin Zubair. Dan beliau dibai'ah sebagai khilafah tak kala matinya Yazid bin Muawiyah. Dan taat kepadanya itu ahli Yaman, Hijaz, Iraq, Khurasan.
Maka dia telah memperbaharui binaan Kaabah semula, tetapi pada zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, maka dia telah dibunuh, iaitu pada tahun 72 Hijrah. Pada tahun 72 apa? 72 Hijrah. Pada ketika musim haji radhiyallahu taala anhu. Ni dipanggil kezaliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, membunuh sahabat yang kita kata apa? Yang sangat-sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia telah meriwayatkan lebih daripada 33 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh Baik. Itu dia punya biodata Imam Abdullah bin Zubair. Okay, dapat? Ibu-ibu dapat? Siapa dapat? Tolong komen. Baik. Kemudian yang dicerita di situ Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Siapa Zubair bin Awam? Zubair bin Awam salah seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang dijanji syurga. Salah seorang daripada 10 orang yang dijanji syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Dia cerita apa kat sini? Zubair bin Awam ketika itu berdiri pada peperangan Jamal. Apa dia peperangan Jamal ni? Dia. Ni kisah dia, peperangan Jamal. Kisah dia apabila Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu wafat, maka semua di kalangan kaum muslimin sepakat untuk melantik Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai apa? Sebagai khalifah. Itu sepakat. Cuma masalah berlaku apabila kan kita sebut apabila zaman Sayyidina Osman, negara sempadan kaum muslimin besar, luas, daripada sampai ke Mesir, sampai ke Tunisia, tu ke bahagian barat, dan bahagian timur sampai ke Pakistan. Nama dia panggil Sind dulu, Pakistan. Maka ibu kota Madinah sebagai apa? Sebagai ibu kota, maka waktu tu dah mula orang masuk ke mana? Ke Madinah. Orang-orang luar masuk ke Madinah. Terutama di kalangan pemberontak. Maka mereka apabila ketika itu menuduh Sayyidina Osman orang yang mementingkan kroni dan sebagainya, tak layak jadi khalifah, maka mereka bunuh dia. Itu celaka bagi orang yang melakukan sedemikian. Membunuh orang yang Rasulullah SAW janjikan kepada mereka menjanji kepada mereka syurga. Maka bila sepakat melantik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, waktu tu para sahabat, terutamanya Talhah dan juga Zubair nak menyingkirkan pemberontak-pemberontak yang masih berada di dalam Madinah. Waktu tu yang mana mereka ni kuasai Madinah, orang nak disingkirkan. Dengan cara apa? Dengan cara meminta bantuan daripada apa? Daripada tentera-tentera Iraq. Tentera Iraq tu mana kaum muslimin juga yang berada di Iraq lah. Sayyidina Ali tak bagi, jangan. Sebab kalau kita adakan tentera dan usir pemberontak-pemberontak ditangkap, maka akan berlaku perang sedara. Maka perang sedara ni akan menyebabkan kelemahan kaum muslimin. Lepas tu orang luar akan masuk campur urusan kita. Tu pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali betul dalam masalah ni. Tapi kiranya Zubair dan juga Talhah masih lagi tegas nak supaya nak dibuat tentera daripada luar dan kemudian bergempur Madinah supaya dikeluarkan pemberontak-pemberontak tadi. Maka mereka keluar tanpa kebenaran Amirul Mukminin Sayyidina Ali, dan juga dengan persetujuan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Aisyah disiapkan dengan unta yang mahal untuk dibawa kepada Iraq, supaya meyakinkan orang-orang di Iraq dapat bersama dengan tentera mereka supaya dapat mengusir pemberontak di Madinah. Maka yang berlaku pada ketika itu, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mendengar perkhabaran Sayyidina Zubair nak bawa tentera lebih kurang 30,000 orang nak datang ke Madinah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar bersama dengan bala tentera untuk nak menyekat kemarahan tersebut. Boleh? Maka apabila tidak berlaku beberapa kesepahaman dan
salah faham sikit dan kemudian apa? Ada dia panggil provokasi daripada pokok munafik, pokok zindik, maka berlaku peperangan di antara tentera Sayyidina Ali dengan Jamal, dengan tentera Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum. Sedangkan memang niat dia baik, tapi waktu tak kena. Boleh? Kerana provokasi tersebut, maka Zubair bin Awam mati di peperangan tadi. Dan termasuk juga Talha bin Ubaidillah mati pada peperangan tadi. Dan ramai di kalangan sahabat-sahabat yang mulia wafat pada peperangan tadi radhiyallahu taala anhum. Itu semua ijtihad lah di kalangan mereka. Itu dipanggil peperangan zaman. Di sini syarah dia menyebutkan bahawasanya Sayyidina Zubair radhiyallahu taala anhu ni, Sayyidina Zubair ni sebenarnya dia adalah rakan sepermainan Sayyidina Ali sejak daripada kecil. Sayyidina Zubair bin Awam siapa dia? Rakan sepermainan Sayyidina Ali radhiyallahu sejak daripada kecil. Maka waktu tu dia duduk main sama-sama. Dia sampai remaja pun duduk main sama-sama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka waktu tu Nabi SAW tengok dulu dia duduk main, Nabi cakap kepada Zubair, "Zubair, di sini. Hang kena ingat nanti Zubair. Tidakkah hang ketika nanti akan memerangi saudara hang ni sedangkan kau zalim. Sedangkan kau apa? Engkau zalim." Boleh? Tu dipanggil Zubair yang berlaku. Maka bila peperangan Jamal ni waktu kisah dia remaja dulu, muda-muda dulu. Bila berlaku peperangan Jamal ni, Sayyidina Zubair nak bertembur dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Boleh? Maka Sayyidina Ali peringat kata, "Wahai Zubair, ingat tak apa Rasulullah kata kat hang dulu? Janganlah sekali memerangi Sayyidina Ali sedangkan engkau zalim." Maka pada ketika tu Sayyidina Zubair membaling pedang dia, terus berpaling, tetapi ada orang di kalangan kaum muslimin yang mungkin dipanggil tak tahu tak sedar apa, bunuh Sayyidina Zubair radhiyallahu taala anhu sedangkan dia tidak bersenjata radhiyallahu taala anhu. Maka pada ketika itulah syahidnya Sayyidina Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu dia punya kisah dia perang Jamal. Baik. Waalaikumsalam Ibu Akasha, Ibu Rozana. Baik, dah jelas kan sekarang ni? Slow sikit lah kita terang ni. Okay, jelas? Nampak? Ya Allah. Okay. Baik, kemudian kata Tok radhiyallahu taala kita baca lagi. Hari ini tiada seorang yang terbunuh melainkan ia zalim ataupun mazlum. Itu orang yang bersalah ataupun teraniaya. Dan saya akan merasa terbunuh mazlum. Terbunuh mazlum tu maknanya ada orang yang akan bunuh dia sedang dia itu orang yang teraniaya. Tadi kita sebut dia dibunuh tanpa dalam keadaan bersenjata. Apakah kiranya hutang-hutang itu akan meninggalkan sisa dari kekayaanku? Dia tengah nak mati tu dia fikir hutang. Ni nak fikir amanah ni, fikir amanah. Yang ni apakah harta kekayaan kami dapat mencukupi untuk membayar semua hutang itu? Kemudian ia berkata, juallah semua kekayaan itu dan bayarkan hutang-hutangku. Kita fikir ada hutang-hutang, tak fikir. Ni nampak ni amanah. Fikir hutang. Boleh? Kemudian ia mewasiatkan sepertiga dari hartanya, sedang sepertiganya dari sepertiga diwasiatkan untuk cucu-cucunya. Iaitu putera Abdullah bin Zubair. Yakni bila ada baki dari yang sudah dibayarkan hutang, maka sepertiga dari sisanya itu diberikan kepada anak-anak dari Abdullah bin Zubair. Ketika itu anaknya ada 9 putera dan 9 puteri perempuan. Berkata Abdullah, ayahku selalu berpesan tentang hutangnya dan berkata, jika menghadapi kesukaran maka minta bantuan dengan majikanku, maulaku. Maka berkata Abdullah, sungguh saya tak mengerti siapakah majikan maula yang dimaksudkan hingga saya bertanya, siapa maulamu? Jawabnya Allah. Itu dia. Zubair ni nak mati, dia duk risau hutang dia.
harta aku ni cukup ke nak bayar hutang-hutang tu ni? Maka dia peringat, kalau contoh harta aku ni habis bayar hutang semua, maka aku wasiat ada harta bahagian untuk cucu. Cucu ni patutnya tak ada bahagian faraid, betul tak? Tak ada bahagian apa? Tak ada bahagian faraid. Tapi dia berwasiat. Boleh tak wasiat yang tu? Boleh, tak ada masalah. Wasiat disyaratkan mesti jangan bukan mesti apa? Wasiat mesti bukan waris. Jadi cucu-cucu bila ada anak dia bukan waris tapi diwasiatkan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Maka diwasiatkan kepada cucu. 1/3 daripada 1/3. Tu maknanya. Dia bagi dalam harta pusaka 1/3 dibenarkan untuk kita wasiat. Okey, 1/3 daripada 1/3 bagi kepada cucu. Tu maksudnya. Boleh? Kalau ada lebih lah. Okey. Kemudian kata Zubair, wahai Abdullah, kalau hang ada masalah dalam nak bayar hutang ni, minta tolong tuan aku. Abdullah kata, siapa tuan Abah? Siapa tuan Abah? Allah Ta'ala lah tuan. Itu dia. Tuan aku Allah Ta'ala. Maka di sini dia kata, maka ketika saya menghadapi kesukaran, selalu saya berdoa, ya Maula Zubair, tolong bayarlah hutangnya. Tu dia. Tolong bayar hutang dia. Sehingga terbayarlah semua tu dia. Itu dia panggil, dengan Allah Ta'ala kita panjatkan minta pertolongan, maka Allah Ta'ala akan bantu kita walaupun dalam keadaan yang sesusah-susah. Nanti kita akan tengok, hutang Zubair berapa? Juta-juta ibu-ibu. Ibu-ibu ada hutang 50 juta. Tengah duit singkit tak ada apa. Dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Maka kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan jujur, dengan ikhlas, Allah Ta'ala pasti akan mendengar rintihan dan permintaan kita. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Okay. Sehingga terbayarlah semuanya, bayar dengan berkat Allah Ta'ala. Maka terbunuhlah Az-Zubair dan tidak meninggalkan wang dinar ataupun dirham. Dia tak tinggal apa? Hanya beberapa tanah di Rabah. Rabah tu kawasan tempat-tempat macam hutan lah, di Semak Samun di kawasan Madinah. Dan 11 rumah di Madinah dan 2 rumah di Basrah. Ini bagi harta-harta Zubair. Dan sebuah di Kufah. Dan sebuah rumah di Mesir. Sebenarnya hutang Az-Zubair itu hanya kerana orang datang kepadanya menitipkan wang. Menitipkan itu maknanya mengamanahkan duit. Kemudian Zubair menolak. Dikatakan, saya tak suka dititipkan. Khawatir kalau hilang. Jadi lebih baik saya hutang. Apa maknanya? Kita kata Zubair hutang banyak nak mampu. Kuat berhutang ni tak elok ustaz ni. Macam mana ni Sayyidina Zubair? Tak. Hutang Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala dia berbentuk amanah. Maknanya ada orang Sayyidina Zubair dulu tak ada bank. Jadi orang takut hilang, dia pergi cari orang-orang yang amanah untuk simpan harta-harta depa. Dia bank, alhamdulillah. Maka pergi Zubair, tolong simpan kat ni, saya baru alhamdulillah menega dapat untung ni. Berapa? 50,000 dirham. Tolong simpanlah. Saya nak tolong awak jadi pemegang amanah saya. Maka Zubair kata, aku takut kalau jadi pemegang amanah saya, aku takut cuai, maka ni dikira hutang. Kalau jadi hutang lah. Senang. Kira apa-apa jadi, aku akan bayar balik. Tu dia. Tu dia panggil amanah. Level tinggi lah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kita macam mana? Orang bagi amanah kita, lebih kurang baling lempak macam tu. Tak jaga. Sedangkan Zubair bukan orang yang sedemikian. Faham ke ibu-ibu? Baik. Juga Zubair belum pernah menjadi amir atau amil yang menarik hasil dari suatu daerah. Hanya biasa ia ikut keluar dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abdullah, kemudian setelah saya kira hutangnya, saya dapati kira-kira 2,200,000. Tu dia 2,200,000 hutang semua. Maka saya bertemu dengan Hakim bin Hizam dan ia bertanya, wahai anak saudaraku, berapakah hutang saudaraku? Saya sembunyikan sebahagian dan saya katakan,
Hanya 100,000. 100,000 padahal 2 juta. Tu dia. Berkata hakim, demi Allah, saya rasa hartamu semua tidak cukup sekian banyak itu. Berkata Abdullah, bagaimana kalau hutangnya sampai 2 juta 200,000? Tu dia. Kalau hutang 100,000 pun, Hakim bin Hizam kata apa? Hakim bin Hizam kata apa? Hakim bin Hizam kata 200,000 tak cukup, apatah lagi 2 juta. Jawab Hakim, saya fikir kamu tidak kuat memikul itu. Tetapi kalau kamu merasa keberatan, kamu minta bantuan kepadaku. Jadi kalau ada problem, minta bantuan padaku. Boleh? Berkata Abdullah dan Az-Zubair dahulu memberi tanah Al-Ghaba. Kiranya dia buat hutang lah Ibu Rozana. Dia buat hutang lah. Kaya tadi orang tu nak bagi apa? Nak bagi simpan amanah. Boleh? Amanah ni dia takut dia cuai. Maka dia kata tak apa. Kira duit ni hutang. Maka bila kira duit ni hutang, dia boleh guna duit tadi. Dia kira apa? Dia boleh guna. Tapi dia akan ganti balik. Itu maksudnya. Pasti ganti balik. Boleh? Kalau amanah, contohnya, kami itu mati sendiri. Kita tengah jaga. Kita tak ada apa. Maka tak diganti balik. Boleh faham? Tapi kalau hutang, jadi macam mana pun kena ganti. Boleh? Kata Abdullah dan Az-Zubair dahulu membeli tanah Al-Ghaba itu seharga 170,000. Zubair beli dulu tanah Ghaba tadi 170,000. Kemudian Abdullah berkata, siapa yang merasa menghutang Zubair harus datang kepada kami di Ghaba. Maka datang Abdullah bin Ja'far yang menghutangkan Az-Zubair 400,000. Dan berkata kepada Abdullah bin Zubair, kalau kamu suka, saya berikan wang itu kepada kamu. Abdullah bin Zubair berkata, tidak. Kalau tidak tangguhkan sahaja, saya biar yang lain-lain bayar lebih dahulu. Dan saya dan hak saya diakhirkan. Jawab Abdullah, baiklah, untukmu dari sini sampai sini. Kemudian Abdullah menjual sebahagiannya daripadanya dan dapat membayar lunas hutang ayahnya kesemuanya. Bahkan masih sisa 4,5. Maka pergilah Abdullah ke tempat Muawiyah. Bertempatan di sana ada Amr bin Osman bin Affan dan Munzir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah. Maka Muawiyah kata, berapa perkiraan tanah di Ghaba? Jawab Abdullah, tiap bahagian 100,000. Jadi kiranya orang-orang yang berhutang dengan Zubair tu datang berjumpa Abdullah, dan Abdullah waktu tu dia tunggu dekat mana? Tanah Ghaba. Tanah Ghaba tu dekat Madinah tu. Maka asalnya dia beli berapa? Dia beli lebih kurang 200,000. Bukan, 170,000. Tapi dengan harta tanah Ghaba tu, dia punya mahal dia tu, dia boleh jual sampai boleh selesai hutang tadi. Dia buat macam mana? Dia pecah lot. Dia pecah apa? Dia pecah lot. Maka setiap orang beli lot-lot daripada tanah Ghaba tadi supaya duitnya akan apa? Dibayar hutang. Boleh? Faham tak ibu-ibu? Nampak? Pecah lot tu. Yeah. Tapi Abdullah bin Ja'far ni Zubair berhutang dengan 400,000. Kira Abdullah bin Ja'far ni nak kira halal ya. Tapi kiranya Abdullah bin Zubair kata tak apa, tak halal. Okey, lepas tu dia kata aku nak bayar juga. Lepas tu kata Abdullah bin Ja'far tak apa. Harta aku ni biar last sekali tak apa. Settle orang lain dulu, ya aku last sekali tak apa. Itu dia. Boleh? Baik. Kemudian Abdullah menjual sebahagian daripadanya dan dapat membayar lunas hutang ayahnya semuanya. Bahkan masih sisa 4,5, ada 4 bahagian lebih lagi kat tanah tu. Maka pergilah Abdullah ke tempat Muawiyah. Bertempatan di sana Amr bin Osman bin Affan dan Munzir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah. Maka Muawiyah berkata, berapa perkiraan tanah di Ghaba? Jawab Abdullah, tiap bahagian 100,000.
Berapa bahagian sisanya? Jawab Abdullah, 4,5 bahagian. Maka berkata Muzir, saya ambil satu bahagian dengan harga 100,000. Amr bin Uthman berkata, saya ambil satu bahagian dengan harga 100,000. Kemudian Ibnu Zam'ah berkata, saya juga ambil satu bahagian dengan harga 100,000. Dia dipanggil apa? Dia bagi beda tanah buat lot tu. Tak buat tanah lot. Kemudian Muawiyah bertanya, berapa sisanya? Jawab Abdullah, sisa 1,5 bahagian. Maka saya mengambil dengan harga 150,000. Jadi Muawiyah beli. Kemudian Abdullah bin Ja'far menjual bahagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600,000. Boleh? Abdullah bin Ja'far menjual bahagian dia kepada Muawiyah dengan harga apa? 600,000. Subhanallah. Dan setelah selesai Abdullah bin Zubair membayar semua hutang ayahnya, maka ditagih oleh putera-putera Az-Zubair supaya segera membahagikan waris mereka. Lepas itu membahagikan bahagian mereka masing-masing lah. Bila habis tadi, semua hutang ambil situ. Adik-beradik Zubair main minta, mana harta pusaka pak ni? Tak bagi bedak-bedak lagi kah? Tak. Maka kata Abdullah, demi Allah, saya takkan membahagikan waris. Waris itu maknanya pusakamu sebelum 4 tahun. Yang harus saya siarkan pada tiap-tiap musim. Siapa yang merasa mempunyai hutang di tangan Az-Zubair, hendaklah datang kepada kami. Akan kami bayarkan. Maka tiap tahun Abdullah menyiarkan dalam tiap musim hingga selesai 4 tahun. Barulah ia membahagikan waris Az-Zubair sesudah mengambil daripadanya sepertiga untuk wasiat Az-Zubair. Dan Zubair meninggalkan 4 isteri, masing-masing mendapat 1,200,000. Sehingga dihitung semua harta kekayaan Zubair pada waktu matinya 50,200,000. Subhanallah. Kaya tak kaya? Subhanallah. Kaya sungguh. Maka dia kata di situ, Abdullah bin Zubair kata, tak, aku takkan bagi bedak harta pusaka melainkan aku duduk di musim haji sebanyak 4 kali. Setiap musim haji aku akan umumkan, siapa ada hutang Zubair mai kat kepada aku. Dia buat amanah. Siapa yang ada hutang Zubair, tahun kedua bersama, tahun ketiga bersama, tahun yang keempat bersama. Bila dah habis 4 tahun mengulang-ulang mengumumkan ada siapa-siapa ada hutang dengan Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada ketika itu barulah nak dibahagikan harta tu kepada waris-waris. Boleh? Cuma dia ambil 1/3 siap-siap untuk bagi kat cucu. Bagi cucu. Dia kan bagi cucu wasiat pada cucu. Boleh? Dan dibahagikan kepada isteri-isteri tadi. Seorang isteri dapat 1,200,000. Boleh? Tapi bila kumpul semua harta-harta yang Zubair mati tadi, yang dia tinggal adalah 50,200,000. Subhanallah. 50,200,000 radhiyallahu ta'ala anhu. Jutawan para sahabat ni. Tapi itulah jutawan yang bertakwa. Kita ni jutawan pening kelabu asap. Duit. Tak mau. Tapi tak. Dia adalah orang yang bertakwa. Dunia tak masuk dalam hati mereka. Jadi kekayaan ni salah satu daripada kehinaan ke? Maksudnya salah satu daripada kejahatan ke? Tak. Yang kejahatan adalah keadaan hati dan keadaan tak amanah. Betul tak? Bila nampak duit semua kelabu tak amanah. Di sini dia macam mana? Dengan duit melaksanakan amanah yang sempurna. Yang penting adalah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasal haram berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Insya-Allah ta'ala. Jom kita selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته